Perkara ini bermula pada 26 Oktober 2018 yang mana melibatkan 4 daripada 19 remaja yang terbabit dengan rusuhan bersenjatakan 4 parang di Pangsapuri Jasa Mutiara ini. 4 remaja yang terlibat ini dihadapkan ke Mahkamah Magistrate. Apa yang lebih jelas, kesemua tertuduh yang juga merupakan pesalah juwana berusia 15 hingga 17 tahun, di mana mereka didakwa melakukan sesuatu yang memudaratkan penduduk Pangsapuri berkenaan. Mereka didakwa mengikut Seksyen 290 karena keseksaan yang memperuntukkan hukuman denda maksimum 400 jika disabitkan kesalahan. Walau bagaimanapun, 4 daripada 19 remaja itu saja menghadirkan diri dan mengaku bersalah. Kesemua remaja ini dapat disahkan sebagai pesalah juwana dan antara hukuman yang boleh dikenakan adalah dihantar ke sekolahan negeri. Namun, mahkamah juga mengeluarkan waran tangkap terhadap 15 tertuduh yang tidak menghadirkan diri daripada prosiding. Akbar sebelum ini melaporkan seramai 19 lelaki dipercayai terbabit dengan rusuhan bersenjatakan 4 parang ditahan dalam kejadian di Pangsapuri Jasa Mutiara Rini. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, Asisten Komisioner Zulkhairi Mukhtar berkata penahanan suspek berikutan laporan yang diterima oleh Polis Mutiara Rini ekoran kehadiran 30 lelaki bersenjatakan parang di kawasan tersebut, yang mana terdiri daripada lingkungan usia 13 hingga 21 tahun. Bertindak atas aduan itu, pasukan polis dikejarkan ke lokasi dan menahan seramai 19 lelaki bersama 4 bilah parang. Konsep permasalahan daripada kes ini adalah berpunca daripada kurangnya didikan dan pengawasan daripada ibu bapa. Remaja ini bebas melakukan jenayah yang mana mereka inginkan tanpa dibatasi oleh ibu bapa. Disebabkan pengawasan daripada ibu bapa agak longgar, pada mereka boleh melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Oleh sebab itu, kurangnya pengawasan daripada ibu bapa boleh menyebabkan remaja cenderung untuk terpengaruh dengan gejala negatif kerana bagi mereka, perkara tersebut menyeronokkan lebih-lebih lagi mereka langsung tidak diawasi oleh ibu bapa mereka. Selain itu, mereka juga terpengaruh oleh rakan-rakan mereka yang lain. Seperti yang kita ketahui, mereka yang terlibat ini terdiri daripada lingkungan usia 13 hingga 21 tahun. Sudah terang lagi bersuluh bahawa usia mentas sebegini sangat mementingkan pengiktirafan daripada rakan-rakan mereka yang lain. Oleh itu, apa sahaja yang rakan mereka katakan sudah menjadi tabiat mereka untuk mengikuti perkara tersebut kerana bagi mereka arahan ataupun perbuatan rakan adalah perkara yang lebih penting daripada segalanya. Faktor utama permasalahan ini adalah bermula daripada keinginan untuk membalas dendam. Hasil daripada siasatan awal, polis percaya bahawa punca kejadian tersebut adalah untuk membalas dendam daripada kejadian pergaduhan sebelum ini yang berlaku di Taman Unggu Tun Aminah. Saya teruskan lagi dengan mengupas lebih lanjut mengenai kesan-kesan kepada diri dan orang lain mengenai isu juwana ini. Antara kesan kepada diri bagi pesalah juwana ini ialah juwana yang terlibat tidak mempunyai masa depan yang cerah. Kenapa? Hal ini demikian kerana seseorang yang terlibat dalam juwana mempunyai rekod kesalahan yang akan dimasukkan di dalam sistem. Oleh itu, perkara ini sedikit sebanyak akan mengganggu dan menyukarkan mereka untuk mencari pekerjaan kelak selepas menjalani hukuman. Contohnya seperti menjalani hukuman di sekolah Henry Geni. Kesan yang seterusnya ialah pesalah juwana akan lebih terdedah untuk melakukan keganasan yang lain seperti membunuh, merompak, merogol dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya pihak berwajib tidak mengambil tindakan atas kesalahan yang dilakukan, sudah tentu perkara ini akan semakin berleluasa serta memudaratkan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Akhir sekali adalah kesan lain yang berlaku ialah pesalah juwana ini akan disisihkan oleh masyarakat. Mengapa? Kerana segelintir masyarakat mempunyai perspektif dan pemikiran yang negatif terhadap pesalah juwana ini. Malah mereka juga menganggap bahawa pesalah juwana ini akan dilabel sebagai seorang yang jahat dan mempunyai tingkah laku yang buruk. Seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah juwana ini dalam kalangan remaja khususnya. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberikan khidmat kaunseling kepada pesalah juwana. Contohnya, pihak sekolah Henry Geni boleh menjemput kaunselor profesional yang berdaftar untuk memberikan perkhidmatan kaunseling bagi memberikan kesedaran kepada pesalah juwana ini. Selain itu, langkah efektif yang boleh diambil adalah melalui ibu bapa, iaitu mendidik anak-anak mereka dengan memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya. Ibu bapa juga boleh mengambil pendekatan dengan memberi galakan kepada anak-anak dengan menyertai aktiviti seperti ceramah, agama dan aktiviti yang berbentuk kerohanian. Langkah seterusnya yang boleh diambil ialah melalui tindakan daripada pihak yang berkuasa, iaitu dengan mewujudkan konsep bandar dan pekan yang selamat. Sebagai contoh, membuat pengawalan rapi oleh pihak-pihak tertentu seperti polis, rela dan sebagainya. Dengan adanya pengawalan ini, sekurang-kurangnya dapat menakutkan remaja khususnya yang ingin melakukan jenayah. Malah, kamera hitam tertutup juga boleh dipasang sebagai langkah berjaga-jaga dan boleh menjadi medium untuk membuktikan sesuatu kes jenayah yang berlaku itu di kawasan tersebut. Sebelum mengakhiri video pembentangan ini, saya ingin memberikan sedikit pesanan kepada diri saya sendiri dan juga masyarakat. Seperti yang kita ketahui, isu berkaitan kes juwana ini semakin hari semakin membimbangkan semua pihak. Oleh itu, bagi membendung masalah juwana ini daripada terus berleluasa, semua pihak perlulah menggabungkan tenaga dan bersinergi supaya masalah jenayah ini dapat diatasi dengan mengambil pendekatan yang bijaksana dan juga berhati-hati. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memantra senjata jenayah agar impian untuk melahirkan masyarakat madani dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih.